Jadi kita nak faham ya, kenapa kita mesti bergantung pada Allah? Jawabnya kerana Allah itu maha sempurna. Maha sempurna. Wasi'un alim. Wasi'. Rahmat Allah itu tak ada tepinya. Ya. Rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Jadi rahmat Allah, kebaikan Allah itu meliputi tiap-tiap sesuatu, maka hendaklah kita bergantung pada rahmat Allah yang sempurna. Tak boleh bergantung harap kepada yang lain. Rasulullah kan selalu saya dah ceritakan macam mana Rasulullah bergantung hanya kepada Allah. Ketika ketika Rasulullah baru menyebarkan Islam di Mekah, dicabar oleh orang-orang Quraisy, ya. Pemimpin Quraisy jumpa Rasulullah, ya Muhammad. Mereka tak panggil Rasulullah, kita panggil Rasulullah. Orang Quraisy ni tak panggil Rasulullah, ya Muhammad itu ya. Kalau kita Muhammad, macam tu lah. Tujuannya apa? Meremehkan Rasulullah. Ya Muhammad, kalaulah engkau betul seorang Nabi dan Rasul, tentulah doamu diterima oleh Tuhanmu Allah. Engkau tahu kita penduduk Mekah ni miskin-miskin, harta tak ada. Kau tahu juga kita nak cari air pun susah. Kau mintalah Tuhanmu supaya batu-batu sekitar Mekah ni jadi emas, supaya Tuhanmu jadikan sebatang sungai di bumi Mekah ni, supaya kita senang ambil air. Bukit-bukit batu tu bercakap kepada Rasulullah, ya Muhammad, kami sedia. Bumi Mekah pun bercakap, ya Muhammad, kami sedia jadi sungai. Tapi Nabi Muhammad tolak, tuan-tuan. Itu kan satu dalil yang jelas ya, bahawa Rasulullah semata-mata bergantung kepada Allah. Rasulullah nak berpindah pun tak macam kita mengeluh-ngeluh. Macam mana nak buat Rasulullah tidak mengeluh pada sahabat. Susahlah sini ni, kita tertekan lah. Kita dah berdakwah selama 12 tahun, orang Quraisy semakin tak terima kita. Rasulullah tak macam tu. Rasulullah terus pandang Allah, ngadu kepada Allah. Lalu Allah perintah supaya Rasulullah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Muhammad, kau doa terus. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau masukkan aku tempat masuk yang sebenar. Maknanya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau carikanlah tempat aku nak pergi hijrah, aku nak pindah di Mekah ni. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku di tempat keluar yang sebenar. Ya Allah, Engkau tentukanlah masa, ketikanya, saatnya yang Engkau pilih, bilakah aku nak keluar daripada Mekah ni. Kan ini Rasulullah betul-betul bergantung pada Allah. Akhirnya berjayalah Rasulullah dapat kota Madinah dan berjaya pindah daripada Mekah ke Madinah. Kalau kita tengok dalam sejarah perangan Rasulullah, semua Rasulullah bergantung pada Allah, tidak bergantung pada apa pun. Selalu juga Nabi Ibrahim dijadikan contoh. Dalam kitab Iqadul Himam tu, Ibnu Ajibah dia kata, kun Ibrahimian, jadikanlah diri anda seorang mukmin yang mempunyai ciri-ciri sifat mempunyai ciri-ciri tauhid, seperti ciri-ciri tauhid Ibrahim alaihissalam. Maknanya kita disurkan oleh para ulama tasawuf dalam masalah tauhid ini. Selain daripada Rasulullah, kita tirulah, kita ambillah pengajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, terutamanya dalam sifat roja. Karena apa? Ketika Ibrahim alaihissalam diikat
diletakkan di atas manjanik. Manjanik ini macam satu bakul besar, letakkan satu kayu yang dia boleh mencempakkan sesuatu. Kalau dulu macam meriam masa dulu, batu besar-besar tu letakkan di atas kayu itu diikat, ditarik. Apabila dilepaskan tali itu, maka batu itu akan tercempak jadi macam meriam. Kaabah pernah ditembak dengan manjanik ini, runtuh. Jadi Nabi Ibrahim di atas manjanik ini diikat. Bila diputuskan tali, Nabi Ibrahim akan tercempak dalam api, unggun api yang telah disediakan oleh tentera Namrud. Ketika itu tuan-tuan, Jibril datang. Kata Jibril, ya Ibrahim, kau cemas, aku datang nak tolong kau. Nabi Ibrahim kata, tak payah, tempat pergantunganku hanya Allah, tempat pertolonganku hanya Allah. Nabi Ibrahim kata, kalau gitu cepatlah kau berdoa. Kata Jibril, cepat kau berdoa supaya Allah selamatkan kau. Nabi Ibrahim kata, tak payah aku nak berdoa, kerana semuanya sudah diurus oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Nabi Ibrahim percaya, penuh percaya kepada kesempurnaan urusan Allah. Akhirnya tali pun diputuskan, Nabi Ibrahim masuk dalam api. Bila dalam api, tuan-tuan, Nabi Ibrahim terperanjat. Apa? Tak panas, selesa. Yang merajakkan lagi, ada makanan yang sedap-sedap, ada buah yang di luar musim dalam api itu. Yang lebih baik lagi, kerana keyakinan Nabi Ibrahim itu, maka Nabi Ibrahim ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan firman-Nya dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fatakhadallahu Ibrahima khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai khalilnya, orang makhluk yang rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim datang, Nabi Ibrahim ini didatangi oleh Jibril. Jibril tu hebat, tuan-tuan, nak tolong dia pun tak mau. Cubalah kita, orang kita ni baru datang, didatangi oleh jin, senyum-senyum, dah kita dah seronok. Malam-malam kita bangun berzikir, baca Quran pukul 3. Bangun 2-3 minggu, didatangi oleh syaitan pakai jubah putih, senyum saja. Kita pun seronok, kita pun rajin. Pasal apa? Kita yakin tahajud kita sudah menjadi. Ramai orang macam ni, tuan-tuan. Itu boleh tahan juga. Tidur, mimpi. Datang seorang alim, ajar dia doa. Bangun-bangun terus ambil kertas, tuliskan supaya apa yang diajar malam tadi ni takut lupa. Terus diamal. Ramai orang macam ni, tuan-tuan. Duduk-duduk dengar bisikkan kononnya daripada malaikat yang mengajar agama. Padahal itu adalah syaitan. Jadi Nabi Ibrahim menolak pertolongan Jibril. Kita jadikan contoh, apa saja makhluk yang nak membantu kita, hendaklah kita tolak.